Assalamualaikum and a very magnificent Monday morning, everyone. Thank you for being with us today in our second series of Sembang Santai Technology with the topic of what can IoT do for national food security efforts. I'm Zura Huzali and I will be the moderator for this Santai discussion. Again, I would always have my hashtag #SysTuber you all. Alright, so our panelist today is none other than my boss, favorite CEO, Dr. Mazlan Abbas, who is also ranked 50 most impactful smart cities leader by World CSR 2017. And our guest, Mr. Kamaruzzaman Jahidin, aka KJ, Chairman, Founder, Principal Consultant of PowerNote Solutions Sdn Bhd, and also a lead author for the book and mobile apps of Transformasi Diri Menempuh Gelombang Revolusi Industry Forward. Thank you for being with us again today, KJ. Totally appreciate your time. Thank you. Okay, salam. All right, so let us start with the discussion and we shall go to the Q&A from our members towards the end of the discussion later, yeah? Cool? Okay. All right. Oh yeah, just to remind you guys on the quiz that we are having, towards the end of our 5 series, we will give some questions to answer and the top 5 winners will receive KJ's book with his autograph at the end of the total series. Yay, yeah, that's a book. Yeah, there you go. Okay, cool. Thank you, KJ. Thank you for the sedekah. All right. Bulan puasa. Alhamdulillah, very good. Okay, just to share with you guys, when I was actually made known about this topic, I was actually like, whoa, hold on. Ever since we started with this MCO, I've been hearing quite a lot of this. I mean, what does this food security means? I mean, for a normal person like me, maybe it would simply mean something like, hello, I need to make sure that we have some food for iftar later, okay? So, in order for all of us to understand better, perhaps I would like to start with you first, KJ. Can you please help to enlighten us on what is food security truly means? Please, KJ. Okay. Thanks, Zura. Thanks, everyone, Doctor, for inviting me again on this series. Kita cakap bahasa Melayu lah. Boleh, tak kisah. Kita macam campur je. Okay, dia campur. Ya kan? Dia sembang je. Okay, food security ni, kalau ikut definisi dia, sangat luas lah. Ya, sangat luas. Dia sebenarnya, bila kita bila kita ada orang, bila kita ada sosial, bila kita ada ekonomi, di situlah kita perlukan ada makanan. Makanan ni pula ataupun food security ni bukan setakat food saja. Food kita ni perlulah cukup. Perlulah hygiene, bersih, perlulah berkhasiat. Itu dinamakan satu rantaian food security. Bukan setakat ada sahaja, tak cukup lagi tu, tak cukup lagi. So kalau kita tengok sekarang ni, kita punya food security ni bukan nak kata apalah, kita pun masih lagi terdapat orang yang menjual telur tipu, telur tiruan, kobis pun kobis tiruan. So benda tu ada dari segi security, keadaan tu ada, tetapi dia punya nutrition dia tidak ada. Jadi kita tidak penuh lagi lah kalau ikutkan a total ecosystem of the food security kita tu masih lagi belum mencapai tahap yang agak yang kita perlukan lah. Kalau sekarang ni saya tengok statistik ni pun tahun bila tahun 2018 kita terpaksa import processed food ni dengan jumlah yang lebih kurang 20.8 bilion ringgit. That was 2018 dengan population kita yang ada 32 juta ni, saya rasa quite high jugalah, quite tinggi lah kalau ikutkan tinggi lah kan. Yep. So definition of food security ni dia punya rantaian ataupun dia panggil supply chain tu daripada benih sehinggalah ke consumer. I see. Okay. So sekarang ni kita tengok dalam keadaan PKP ni, COVID-19 ni, tidak ada lagi lah iftar. Ya, iftar bersama dekat hotel. All those expensive food. So ada hikmah dia juga, sebab mungkin ketika itu masa sebelum ni kita jolly lah kan. Makan sikit, yang lebih buang, kan, yang lebih buang. Jadi kita jadi membazir makanan banyak. So sekarang ni
Allah kata, okey, kau dah cukup, dah puas aku bagi kau kan masa supaya kita ni lebih berhemah. Tidak Betul. juga nak beli rumah kan. Nah, sekarang okey, masak sendiri. Yes. So jangan membazir. Correct. Betul. That is my understanding of what we call it food security. Nanti I kita see. akan elaborate. Awesome. So how about you, Dr. Mazlan? How would you define food security in this? Ini adalah salah satu topik yang bukanlah ini pun. You're at the beach. Tapi apa yang saya lihat masa PKP ni, kadang awal-awal dulu bila kita merasakan kita akan buat lockdown, kita bimbang bahawa makanan kita tak cukup kan, semua ramai stok dia punya makanan dekat rumah. Dan seolah-olah kita merasakan bahawa kita punya food supply ni tidak mencukupi. Kan? Right, betul. Tu yang jadi panic buying tu ke? Masing-masing. Padahal kat rumah pun bukan boleh simpan banyak-banyak pun. Exactly. Betul. Tapi maknanya kita perlu sentiasa mengeluarkan makanan dengan secukup-cukupnya. Dan kalau kita lihat, kalau dalam masa PKP ni pun problem dia value chain of the food. Kadang-kadang ada yang kita bergantung kepada makanan daripada luar negara kan. Bila kita bergantung pada makanan luar negara, bila berlaku lockdown seperti begini, kita akan terputus rantaian di mana kita tak boleh import barang sebanyak yang kita hendak dan sebagainya sebab ramai yang berebut nak makanan. Dan kita lihat bahawa orang pun makanan tu tak dapat di stok di negara masing-masing, mungkin rasa tak mencukupi dan tidak merata di merata-rata tempat kan. Jadi itu kemungkinan berlaku apabila kita terlalu bergantung kepada makanan-makanan daripada luar negara. Jadi saya rasakan kalau kita nak menyelamatkan diri kita, nak mencukupi bahawa makanan kita yang macam KJ mention is very healthy, nutritious, kita boleh manage kita punya makanan. Kita perlu membuat sesuatu supaya pertanian kita itu pun akan diselamatkan. Jadi dalam kes saya, pada saya food ni dia bergantung pada jenis food. Ramai di antara kita yang fikir food ni mungkin udang, ikan dan sebagainya. Dan itu pun aquaculture dan kita boleh buat menjaganya di tasik-tasik dan di pond lah semua kan. Kita boleh menjaganya. Dan kita boleh tengok bahawa food tu datang daripada pokok tanaman, sayur-sayuran dan lagi satu mungkin livestock. Jadi ada different kind of food yang kita boleh menjaga supaya bahawa kita punya makanan tu sentiasa terselamat dan baik. Dan jadi kalau teknologi yang kita gunakan tu, kita ada buat macam teknologi seperti genetik, kita boleh melahirkan atau menjana satu food yang lebih nutritious lah, lebih baik lah, lebih sihat. Kita bergantung kat luar negara. Kemungkinan kalau teknologi kita lebih baik, kita boleh tanam padi 3 kali setahun kan. Who knows? Manalah tahu. Dahulu kita mengatakan buah macam buah apa tu yang dekat Perlis tu, buah apa? Mangga? Harum manis, right? Yeah. Harum manis dia kata setahun sekali kan. Dia nak cuba buat dua kali supaya kita boleh dapat. Tapi belum lagi berjaya. Apa kata kalau kita sendiri mempunyai teknologi yang boleh dapatkan buah-buahan yang keluar daripada musim sepatutnya, kan? Yeah, that's right. So it's not impossible. Daripada setiap musim, hujan, musim right. Kita dapat makanan kan. Betul. Okay, thank you, Doctor. So KJ, would you like tell us what are the food security efforts that have been implemented so far in Malaysia? And has it actually fully incorporated with any of the IR 4.0 technology yet? Okay, saya rasa the government has doing well lah. Cuma buat ketika ini penggunaan teknologi dalam pertanian tak semestinya teknologi apapun lah, tak kisahlah industri 4.0 ke apa pun tapi kan sekarang kita lebih fokus kepada industri 4.0 which IoT, nanti doktor akan explain lebih. Masih lagi kurang sebenarnya. Kalau saya boleh share statistik ni saya cuba share this one sekejap. Okay, kalau tengok pada statistik dapat boleh tengok Okay.
Saya boleh nampak. Okey. Kalau tengok pada statistik ni, SME kita ni ada lebih kurang dalam 907,000 di Malaysia, which is quite big numbers lah. So, tetapi kalau tengok dekat sini, kita punya SME by sector ni, agriculture is only 1.1%. Agak pada saya kecil lah. Dengan kita punya population yang 32 million, and then the population pun akan jadi so nanti dalam 2040 kita akan jadi 46.7 million. Okay. So bila population kita bertambah, kita punya agriculture masih lagi 1.1%. That's the reason why we have to import processed food. Kadang-kadang satu ketika tu masa kita bulan raya haji, kita nak buat korban daging korban tu kita terpaksa import daripada Thailand, kita kena import daripada negara asing, di kawasan sekitar kita lah, macam mungkin daripada India kan. Sebab we don't produce that. Kalau ikut dari segi geografi Malaysia, kita ni is very good location. Why? Because we are surrounded by sea. Daripada utara sampai ke selatan, sampai ke Kota Timur, naik ke atas, we are surrounded by sea. Allah jadikan Malaysia ni is very very good infrastructure, geographical structure. Tapi kita tak kita tak ambil, kita tak betul-betul gunakan benda tu. Satu, yang keduanya, dah ada benda tu, teknologi kita masih lagi kurang. Sebab kalau tengok daripada 1.1% agriculture tadi ni, lebih kurang dalam ada 10,218 SME yang berinvolve dalam agriculture ni pun, benda ni bukan di pertanian saja, tapi dia perkilangan ada, dia punya value chain, delivery dia pun ada kat agriculture. Masih lagi kurang penggunaan teknologi. Masih lagi tahap lama lah. Masih lagi tahap lama. Tak lama. Kalau tengok saya bagi statistik ni pun agak menakutkan lah. Ni statistik ni. Ini statistik ni daripada Jabatan Pertanian yang buat college. Yang buat college tentang pertanian. Kalau tengok dekat sini ni, tengok dekat sini ni tahun bila? Ni tahun 2018. Okey, tak apa. Tahun lama pun boleh pakai lagi. Okey, tengok statistik ni, tanaman ni yang nak ambil, yang apply, yang anak-anak muda kita di Malaysia ni yang nak belajar cara-cara nak menanam ni makin merosot daripada 1,100 orang application kepada 1,056 orang application, jatuh kepada 560 orang application. Jadi not much interest not much interest. Kenapa? Tak tahu kenapa kan. Saya punya pandangan, saya rasa sebab kemungkinan takkan kita nak ajar budak-budak ni lagi pegang cangkul. Sekarang ni budak-budak ni semua pakai handphone. Gadgets. Gadget, everything is technology kan. Yes. So dia tengok result dia pun pakai teknologi, pakai handphone dan sebagainya. True. So if you don't at the beginning of the point tu, at the beginning kan. At the beginning tu, dia punya supply chain tu, dia punya knowledge tu kena betul dulu. So kalau kita masih lagi tahap sama, kita menggunakan cangkul, kita menggunakan bajak, kita menggunakan tanah, makin lagi then the interest of the people to produce food pada kita ni makin kurang. Sebab tu kita terpaksa rely on the foreign workers. Yang mana foreign workers ni datang. Baru-baru ni kes Rohingya lah. Lagi satu isu pula kan. So dah habis selesai kita punya food dekat pertanian, isu yang lain pula keluar, dia nak tuntut pula selayang, jadi masalah pula kan tu kan. So pada saya penggunaan teknologi ni bukan saja bermula di ladang, tapi bermula di peringkat awal. So petani dia kena ada knowledge. Dia kena ada knowledge, bukan saja knowledge untuk berjual, tapi knowledge untuk bertanam. Dan bertanam ni sekarang ni kalau tengok population kita ni akan meningkat kepada 46.1 juta. So kalau kita tidak menggunakan teknologi untuk meningkatkan produktiviti dan juga kualiti makanan, sebab kita tahu pertanian ni dia punya penjagaan ni lain sikit tau. Dia sangat precise. Baja nak kena ada sekian calculation. Nak kena jaga temperature, nak kena jaga humidity. So very delicate very precise, orang kata apa, unique kind of business. Sebab dia memerlukan satu benda yang sangat precise.
Okay, so apabila berlakunya benda ni, that's why we need technology to support. Dan teknologi yang boleh support ni adalah which is Industry 4.0, which is IoT, which is cloud, which is big data analytic. Kita kena buat banyak analisis. Sebab try and error dalam pertanian ni memang ada. Kawan saya yang buat cili bo tu, dia try and error banyak kali sehinggalah dia nampak satu formula dan dia akan kekalkan kat situ. Right. Okay. Itulah pada saya Malaysia is there, cuma volume yang kita harapkan kepada petani ni masih lagi tidak banyak seperti mana yang kita harapkan lah. Sebab mungkin saya punya quote ni, kemungkinan mereka ni tidak faham ataupun masih lagi selesa, macam saya cakap itulah kan, semalam Air Mat itu cakap kan pasal new normal kan, kita keluar daripada comfort zone kita kan. So diorang ni kena keluar daripada comfort zone. Okay, apabila COVID berlaku, big potential negara yang kita import makanan tu tak akan hantar makanan. Okay. Kemungkinan tak akan hantar makanan. Okay, sebab apa? Sebab negara dia pun perlu makanan. Takkan dia nak import, dia akan nak ekspor kat kita. Okay. Betul tak? Understood, yep. So, we have to secure, that's why PM kata pendigitalan masyarakat, mendigitalkan komuniti kan. So, kita kena buat banyak aktiviti mendigitalkan masyarakat, memberi kesedaran, mengadaptasi dan akhirnya berkongsi apa yang kita hasilkan kepada orang lain. Yes. Itu saya stop dulu. Kita bagi Dr. Zamor pula. Yes, Doctor. Would you like to add on the national food security efforts and if they have incorporated any IR 4.0 technology yet? Yeah, I think what KJ mentioned tu memang betul lah. In fact, nanti Zura dalam kita punya Facebook ni banyak soalan ni daripada kawan-kawan. Itulah. Bagus, mereka berinteraksi dengan kita dekat Facebook ni. Dan kita pun boleh menjawab soalan mereka lah kan. Yes, we'll get back to that towards the end. So di antara yang saya tertarik ialah bila KJ katakan bahawa ramai di antara kita memang tidak minat dalam bidang agriculture, bidang pertanian. Apatah lagi, dan sekarang bila kita lihat Universiti Pertanian pun dah tak ada kan KJ? Universiti Putra. Apa dah jadi dengan Universiti Pertanian? Sepatutnya dalam kita di universiti, mungkin ada universiti yang mempunyai kepakaran dalam bidang masing-masing. Bukanlah semuanya sama. Jadi kita terasa terkilan jugalah. Universiti yang salah satunya dalam bidang pertanian kita dah tak ada. Dia lebih kepada general lah, Universiti Putra kan. Kalau dahulu Universiti Pertanian, kita ada ladang yang besar dan mempunyai boleh membantu kita punya industri pertanian kita. Dan kalau kita lihat, memang betul, mungkin ramai di antara anak-anak muda kita merasakan sebab itulah kita menggunakan tangan kebanyakannya dan benda ni tak seksi lagi. Orang panggil lah tak seksi. Membuat pekerjaan dengan penat, berpeluh, berpanas dan sebagainya. Jadi anak-anak muda ni merasakan teknologi yang alamak, takkanlah saya pun nak buat benda ni kan. Ramai dah pakai smartphone, kalau boleh gunalah benda yang lebih canggih kan, digital, something like that. Tapi sekarang pun kita dah lihat teknologi yang dah agak baru dah diperkenalkan seperti drone. Drone memang budak-budak minat. Dan drone ni telah digunakan untuk baja, untuk meracunkan meracun mana-mana perosak, racun-racun serangga perosak. Dan bila dah guna drone ni mereka minat. Duduk di tepi sawah tu dia boleh gunakan drone. Macam main game lah. It became more interesting for them. More interesting. Jadi mereka merasakan ini ada satu teknologi, mungkin ada satu yang benda yang lain, kelainan, dan merasakan mungkin ini boleh digunakan dan pekerjaan mungkin boleh dijanakan di kampung-kampung balik semula lah. Mereka datang balik ke kampung. Kalau tak, semua pergi ke bandar. Inilah masalah yang kita lihat sekarang lah. Dan itulah ada yang mengatakan mungkin lebih, dia kata adakah kita ni hanya bergantung kepada tanah saja untuk buat agriculture ni kan. Kita sekarang ada juga tanaman yang tanpa bergantung pada tanah pun. Kan? Hidroponik dan sebagainya kan, semua ada air. Dia kat atas tu boleh hidup dan boleh menghasilkan sayur-sayuran, buah-buah. Aquaponik. Tak payah air. Dan bukan setakat di kampung saja yang boleh buat pertanian, dah jadi seksi dia, sebab di bandar pun boleh buat.
Even in my apartment, in my condo. Betul. Boleh buat. Kita boleh buat. Walaupun kawasan yang kecil, mereka boleh menanam secara kecil-kecilan. Nak buat besar, dia bolehlah buat urban farming. Kan? Konsep urban farming. Dan konsep urban farming ni pun dah mula diwar-warkan supaya kita boleh menggunakan macam very enclosed area, kita boleh boleh closely monitored sebab dia very close environment, kita boleh monitor dan boleh menghasilkan yield yang lebih baik lagi. Itu dah mula canggih, dah lebih seksi dah sekarang. Jadi saya rasa itu yang ramai di antara anak-anak muda ni dia tak nampak, dia masih lagi nampak sebagai bajak kan, cangkul kat luar, semua itu yang dirasakan. The traditional way still. Very traditional. Jadi saya rasa COVID-19 ni bagus, dia bagi idea kita untuk lebih kepada future lah. Right. Okay. So I guess, I suppose farming and food industry are going to see some digital revolution soon, kan? So I bet, okay, can I go with Dr. Mazlan because I'm going to touch on IoT. I bet our members here today are excited as I am, okay, to know from you lah, as our title suggests, specifically, what can IoT do for national food security efforts, Dr. Mazlan? Okay, let me share one particular slide, okay. Nampak slide ni? Nampak? Nampak kita. Okay. Ya, tetap. Okay, kalau kita lihat bahawa this idea yang kita panggil farm to fork, pernah dengar tak? Yeah. Daripada farm to fork tu maknanya sampai masuk ke mulut kita lah. So bagaimana kita boleh dapat makanan tu dengan value, dengan dia punya proses flow tu dengan lebih teratur, lebih efisien dan lebih produktif. Bila kita menanam ataupun livestock kita menjaga hasil tanaman, hasil kita punya ternakan boleh dihantar dengan logistik yang lebih baik dan akan diproses di tempat-tempat yang tertentu untuk memproses benda tu, dan dia akan hantar dengan distribution, mungkin dengan lori dan sebagainya, dengan truck dan sebagainya, hantar kepada sama ada ke retail ataupun ke pasar-pasar biasa ataupun ke restoran directly yang dia dimasak oleh chef, dan akhir sekali makanan itu masuk ke mulut kita. Ini yang kita panggil farm to fork, kan? Dan kalau kita tengok apa yang IoT boleh buat dalam konsep macam ginilah. Saya lihat IoT ni dia berbagai-bagai fasa. Dia ada 4 fasa. Fasa yang pertama, kalau kita letak sensor yang sedikit, kita boleh buat, kita panggil monitoring lah. Kita boleh melihat, memantaunya dari jarak jauh. Dan kalau kita ada certain actuator, kita boleh control. Ini fasa yang kedua. Dan intelligence sikit, kita boleh mengawal. Bukan setakat memantau, tapi kita boleh mengawal. Dan bila kita letak banyak lagi sensor di merata tempat, di ladang-ladang, kita boleh buat optimization. Dan kalau yang akhir sekali, kita boleh buat autonomous. Jadi saya bagi contoh lah, apa saja yang kita buat ni, fasa IoT ni boleh kita letak. Sama ada di transportationnya, ataupun secara pengawalan makanannya, ataupun penjagaan ternakannya. Sebagai contoh, dalam kes ini kita lihat dalam kita punya cara kita, dia punya apa tu, cara kita mengerjakan ladang lah. Mengerjakan ladang dengan cara monitoring, kita tahu alat-alat yang kita ada yang besar ni expensive. Sekarang orang tak beli, dia mungkin menyewa. Dan bila kita sewa, kita boleh monitor utilization of kita punya penggunaan jentera-jentera kita. Dan boleh digunakan untuk orang lain. Jadi siapa yang penyewa tu boleh dia sewakan ni kepada orang-orang yang memerlukan. Jadi orang yang lain perlukan masanya, dia boleh menggunakan jentera ini dengan melihat utilization of dia punya equipment. Itu yang kita panggil fasa pertama. Fasa kedua, bila kita rasakan equipment ni kita takut orang mencuri dan nak tahu di mana dia berada, kita boleh buat control. Jadi kita boleh control benda-benda yang engine ni tak boleh diguna suka hati dia, dan kita boleh stopkan engine dan sebagainya. Jadi kita boleh mengawal masa penggunaannya. Jadi kalau yang orang menyewa tu, dia nak menyewa sebagai 3-4 jam adalah alat tu akan digunakan, dan kita boleh kontrol alat tu. Fasa ketiga, bila kita buat optimization, dan kita boleh tahu bahawa kegunaan jentera-jentera yang berat ni mempunyai kos yang tinggi, dia punya maintenance yang tinggi, dan kita perlu tahu dia wear and tear of this equipment.
Jadi bila kita letak alat-alat sensor-sensor mengatakan enjin tu macam mana, dia punya minyak, penggunaan dia punya tayar, macam-macam lagi yang di dalam enjin supaya kita boleh tahu bila berlaku ataupun bila nak berlaku kerosakan. Jadi kita boleh hantar untuk maintenance yang lebih baik kan. Jadi yang keempat ni yang paling canggih lah, bila kita dah mesin ni semua tak ada guna orang dan sebagainya, bila dia pandu, autonomous lah. Wow, okay. Canggih ni. Ini kita guna mesin yang boleh automatic lah, tak ada pemandu. It looks cool as well. Ini dah bila dia sampai ke tahap yang gitu. Jadi ini menunjukkan bahawa cara pertanian teknologi kita sudah berubah, bukan? Cara yang basic konsep menggunakan tangan tu dah berubah jadi menggunakan teknologi yang lebih canggih, yang lebih intelijen dan sebagainya. Itulah teknologi yang kita katakan macam IR 4.0 tu. So all the IoT yang boleh digunakan untuk menjaga aset-aset kita. Mungkin kita nak buat artificial intelligence untuk mengambil data-data ni dan buat prediction macam mana cara penanaman pembajaan yang baik, dan kita mungkin menggunakan robot untuk membantu kita kan. Jadi kita tengok ni semua all data daripada very smart. Nanti kita tengoklah nanti KJ pun akan ceritakan macam mana kita boleh guna lembu-lembu kita ni pakai IoT juga kan. Awesome. Data-data yang datang daripada ladang ni semua boleh digunakan dan kita boleh menilai, kita boleh buat prediction yang lebih baik. Bila kita boleh menghantar makanan pada waktu yang paling sesuai, on demand, ataupun kita boleh menghasilkan hasil pertanian yang lebih berkualiti. Dan kita pun boleh lihat dengan IoT ni, kita boleh memantau di mana kita punya, macam saya cakap tadi lah, kita boleh tahu kita punya kedudukan makanan kita berada di mana. Ada satu case dulu, I think masa saya pernah buat di syarikat yang lepas dahulu, dia nak trace durian ni sampai ke China kan. So nak ekspor durian, dia boleh trace durian ni sampai ke mana untuk memastikan bahawa durian ni masih sentiasa fresh. Dan sebab durian king ni mahal, jadi kita kena pastikan durian tu sentiasa fresh lah. Right. Jadi ini adalah beberapa teknologi yang digunakan untuk monitoring, control, optimization. Tak kira apa saja aset yang kita rasakan penting, sekiranya greenhouse kita adalah satu aset. Dan kalau greenhouse itu satu aset, adakah greenhouse itu untuk monitor saja dia punya humidity, temperature. Kalau kita nak mengawal air, dan kita masuk fasa kedua, kita boleh kawal air dia, kita boleh letak bajanya. Dan bila kita banyak sensor lagi, dia boleh tahu dia punya optimization, berapa banyak baja yang sepatut kita letakkan. Dan sekali bila kita punya greenhouse tu jadi autonomous, automatic, tak payah jaga. Kita boleh buat 1 ekarnya greenhouse, seorang aja jaga. Kalau tak, nice. Ramai kena jaga kan. Betul. Jadi inilah kegunaan IoT di masa depan lah yang kita lihat. Okay, excellent explanation, Dr. Mazlan. Thank you. So I'm sure KJ must have some fantastic ideas also on what IoT can do for national food security efforts as well. Over to you, KJ. Yeah, thank you, Zura. Right. So kita pasal food ni memang lapar lah kan. Baik lagi berapa jam. Sabar. Okey, tak apa. Sebenarnya saya memang berminat lah. Walaupun kita ni, doktor kita ni bukan petani, tapi kita rasa lah betapa periknya bertani kalau cara dulu lah dengan hujan, dengan panasnya kita kena ada dekat luar kan. Tapi dengan teknologi yang ada sekarang ni, kita tak perlu ada lagi di luar tu. Okay, saya share saya punya slide jap. Okay, so apabila kita tidak lagi memerlukan humidity, temperature yang original lah orang kata apa tetapi kita boleh juga masih lagi boleh bertani dalam bentuk we call it vertical farming. Okay, so kalau tengok vertical farming ini satu contoh yang saya ambil daripada saya visit dekat Langkawi. Langkawi is digital island, smart and safe island, one of the solution architect saya buat dalam ni dulu. Okey, penyelesaian pada ni projek ni daripada TM projek ni daripada TM. So it's a 40-footer container, 40 kaki container. Okey, tetapi hasil dalam ni
hasil dalam ni tidak menggunakan tanah. Dia menggunakan air, hydroponics dan ada baja-baja campuran lah. Okay. And then the best part Nazura, Yeah. the best part is this 40-footer punya container is equivalent to 1 ekar punya hasil tanaman. Wah. Wow. So that's the best part lah kan. So Uh-uh. kalau kita tengok tadi kepada penduduk kita yang akan bertambah dari semasa ke semasa, pada tahun 2040 akan ada 40 juta, 46 juta orang dan kebanyakan pada mereka ni berada di bandar. Jadi kalau doktor cakap tadi from farm to fork tadi, sebab fork kita ni banyak dekat bandar. Actually macam kita lah duduk dekat Klang Valley ni kan. Right. So sometimes due to COVID punya issue, supply is not there. Betul? Betul. Food security is not only about the food but also on the supply, accessibility of the food. So kalau benda ni dibawa ke tengah bandar, dipanggil urban farming ataupun dipanggil vertical farming, the supply to the user ataupun consumer ni, satu, dia bukan cepat. We can get fresh. Macam saya cakap tadi, food security is about nutritious, fresh. Sekarang ni kalau Zura tengok, kita dapat food ni daripada luar bandar. Luar bandar masuk kepada orang tengah masuk kepada orang ke tepi, orang tepi masuk kepada orang kanan pula, orang kanan pun masuk ke pasar burung kena tahan pula dengan kerja sampai kat kita dah beberapa hari kan. Adakah itu kita panggil food security yang panggil it won't be fresh anymore? No, it won't be fresh anymore. Yes. So that's why kalau mana yang mereka ni yang berminat lah untuk divert dalam PKP ni kan, mana tahu lepas PKP ni dapat idea daripada kita ni kan, dia nak buat. So this is just a sensor macam doktor cakap tadi, it's a sensor. This is one of the example of the Node MCU. Saya ada bagi example juga. This is Node MCU. Okay, you can have this Node MCU to control. This is the temperature sensor, temperature sensor, and this is the water level sensor. Okay. So benda ni akan diintegrate masuk dalam cloud. Cloud kita boleh guna Fabriot. Kita lah favorite platform lah. Which is cheap. Sekarang ni doktor bagi 50% tu. 50%. Yes. Doktor pun sangat generous bulan-bulan puasa ni. Ya, kalau tak habis kan. Yep. So then dia akan dapat big data. So the big data ni kita akan buat banyak lagi kajian analisis. Tu saya kata tadi, petani sekarang ni bukan lagi mengajar dia orang bercangkul sampai bila pun. Kalau kita tengok petani ni, sedar kesian lah tengok petani ni, dia tidak move up. Kalau kita pergi ke luar negara ni, kalau kita kata oh my father is a farmer, dia mesti respect, dia orang kata petani mesti kaya punya. Tapi kita tidak. Di sana, di luar negara, petani adalah satu macam respectable punya profession lah. Kalau kita di sini petani, Allah kesian kan, sebab tidak move, so mungkin tidak ada ilmu, saya tak tahu. Itulah tujuan kita adanya sembang santai teknologi ini, supaya kita share dengan orang supaya tahu apakah itu teknologi yang kita war-warkan. This is one example, Zura. So ada lagi example yang saya akan tunjuk. Sure, you can. So this is example yang saya tunjuk lagi. This is about farm ataupun kebun cili. Kebun cili. Dia menggunakan IoT, dia menggunakan all the gadget, everything lah. Dia tahu temperature dia tahu humidity dia tahu baja dia. Kalau tengok sebab fertilizer ni macam saya cakap tadi, uniknya pertanian ni, dia sangat precise. Okay, saya buat hidroponik kat rumah. Dua level lah saya dapat tu. Memang hari ni baru harvest bayam. 2 minggu lepas harvest kangkung. So saya buat. Tapi kita buat tu tak ada precise, main cup kecil yang main ada level kan, main agak-agak lah tuang kan. So jadi dia punya keistimewaan ketubuhan tu tak balance lah, ada yang gemuk, ada yang kurus kan. So with this help of the technology, we may have a precise mixture of fertilizer, satu. So bila kita ada precise mixture of fertilizer, kita akan dapat quality of the product. So kalau tengok quality of this product, dia sebelum ni dia ada grade A, grade B dan grade C. Tapi setelah dia implement IoT, dia hanya ada grade A dan grade B, and 80% of the grades are A and only 20% are B.
That's good news for the customers. Yeah, so this is another food security. You are giving healthy products and quality products to the consumer. Right. Nampak? Right. So tu satu. Yang keduanya, of course, bila adanya benda ni, dia akan naikkan productivity dia. 20 to 30% dia tinggi. Chances dia nak kurangkan, chances dia nak dapat grade C tu langsung tak ada dah. And then yang kedua, 30% saving on fertilizer. So macam mana? Sebab dia dah disukat. Dia dah disukat dan dah dijadualkan. Faham tak? So bila tiba time dia push fertilizer, dia akan push, sistem akan push automatically. Tak perlu ada orang dah. And then dia kata 4 hours per day save on labor. So bolehlah kita hantar balik orang-orang yang tak berkenaan yang ada 7 juta dekat Malaysia ni kan. Jadi orang-orang foreigners lah kan. Saya pun risau juga. Dulu ada satu kes tahun lepas ada menteri cakap nak bawa orang Afrika datang ke Malaysia untuk masuk agriculture. Saya dah kalau Afrika datang ke Malaysia ni saya rasa kita boleh lari keluar. That's another issue lah. So bila kita ada benda ni, kita akan bukan lebih advance saja, tapi kita akan lebih produce a product yang lebih berkualiti. Quality, Cuma satu mentality sekarang ni, kita punya mindset has to growth. Kita kena positive mindset. Kalau kita ada negative mindset, belum buat lagi, ini mesti mahal ni. Kan? Dia tengok ni mesti mahal. Zura tahu tak berapa harga temperature sensor ni? I don't have an idea. You can just go to Lazada, Shopee, just write temperature sensor. It may cost you less than 10 ringgit. Oh, okay. That's not expensive. Less than 10 ringgit. Okay? So back about tu, Zura, saya tambah lagi. Yeah. Saya bagi idea sikit lah. So, di contoh, dan benda tu dah berlaku dekat one of the smart fertigation dekat Kuala Langat. 5 acre of the total complete system of IoT fertigation is 18,000. 5 acre. So kalau kata satu ladang tu 5 acre tu, dia ada 2 orang pekerja, yang mana dia gajikan pekerja dia 1,500 orang. Termasuklah levy dia dengan KWSP dia dengan apa tu. So dia spend 3,000 sebulan. Right. Okay? Right. And then kalau dia divided by 6 out of 18,000 tadi, the 6-month ROI paid off. Satu. Yang keduanya, dia save on labor, on saving 50% on labor saving. Okay? Yang keduanya, 15 to 20% increase of productivity. And then the best part is 30% savings on fertilizer. Saya nak cerita sikit lah, ni kejadian pernah berlaku pada saya, kawan saya ada buat pertanian juga. Sebab pertanian di Malaysia ni bestnya, kita dibantu. Kita disubsidize. Baja, racun, semua disubsidize. Sangat-sangat cantik. Kan? Tetapi, yang bestnya, saya pergi ke kawasan ladang dia, ladang dia kan rumah dia. Saya tengok penuh dengan guni. So, saya bertanya dengan dia, guni ni guni apa? Dia kata ada yang fertilizer, ada yang racun. Kenapa ada banyak? Dah orang bagi aku, dia kata. Aku simpan lah. So, how blessed. So, nampaklah kat situ. So, if we use technology yang mana kita boleh track, macam doktor cakap tadi, from farm to fork tadi ni, bukan saja kita track benih, bukan saja kita track fork, bukan saja kita track farm, kita boleh track juga benda-benda yang macam ni. Fertilizers yang supply from the government. So, kita tak overload the fertilizer. Then we save a lot of money on that. Sebab tu kan ada case di mana petani ni pun bijak juga kan. Bila lagi hujan, tak ada tanaman, tak ada nak buat, jual kat orang ni. So, nampaklah. Semalam kan ada cerita kejujuran dan apa? Kejujuran dan? Trust. Kepercayaan. Benda tu kena ada balik dalam teknologi kan. Betul. So, this is gambaran awal lah. So, you can, semua orang boleh tengok macam mana dia punya ROI. So, kalau perlukan apa-apa bantuan, you can just contact Fabriot and I'll be there to help. Wow, okay, splendid ideas you too. Thank you. So, by the way, with all these amazing ideas, what would be the greatest impact and benefit to the nation in general, Dr. Mazlan? Okay, what impact the last few slides lah I nak share sekejap. Okay. To answer your questions, I think the main question is
Yalah, selalu yang macam KJ mention tadi, apa yang dia punya benefits tu memang dah very clear ya. Berapa persen yield, saving dan semuanya nampak amat menarik. ROI dalam masa 6 bulan begitu Very fast. Selepas tu kita dah kira banyak benda lah yang kita boleh buat yang untuk apa meningkatkan lagi kita punya hasil pertanian. Dan kalau kita tengok, kalau nak buat IoT ni, dia paling mudah dia kena tanya soalan-soalan dulu. Sebab soalan ni lah yang amat penting untuk kita tahu bahawa akhirnya sensor yang jenis bagaimana yang kita nak beli dan nak pakai. Kadang-kadang kita pasang apa, kita nak IoT kan kita punya tanian, tapi caranya kita tak tahu. Jadi dia ada method dia. Jadi method dia yang pertama mungkin kita kena tanya soalan yang bagaimana, apakah sebenarnya akhir soalan yang paling penting kita nak tahu ialah dia punya why tu kan. Why my yield is lower 10% this year or last year kan. And then you will ask the question how to increase my yield, how to save my fertilizer. And then barulah information yang kita kata who yang patut jaga, what is the thing yang kita kena maintain, where is kita punya asset, when bila kita kena baja. Ini persoalan-persoalan yang akan menghasilkan baru kita tahu bahawa kita memerlukan sensor-sensor yang berkaitan lah. Barulah kita ambilkan data tersebut dan kita buat IoT, kita buat big data analytics untuk that lah. Dan kalau kita lihat macam tadi KJ pun mention, kita punya platform ni boleh connect all the sensors yang mention tadi lah, macam MCU yang memang guna pakai apa. Kita pun dah lebih kurang 3,000 IoT developer yang dah pakai benda ni. Jadi ini memudahkan mereka untuk kontrolkan dia punya asset, dia boleh buat application dan boleh connect dia punya network. Tapi yang kita rasakan, kita kalau nak impact yang lebih besar, kita di Malaysia perlu mempunyai teknologi ini berkait rapat dengan teknologi lain jugalah. Ya. Seperti negara luar pun mereka ada memang dalam bidang khas dalam teknologi dalam pertanian mereka. Siapa yang buat smart irrigation, kita kena tahu. Kita pun tak tahu siapa company di Malaysia yang buat tu. Siapa yang buat sensors, siapa yang buat robotik, siapa yang buat plant analysis, siapa yang ada marketplace. Marketplace tu banyaklah. Kan? Jadi perkara-perkara ini mungkin kita tak ketahui sebab kita belum dapat membentuk satu ekosistem teknologi IoT dalam agriculture. So kalau dalam food security kita ada mengenali mereka di sini, jadi amat mudah nanti kita kerajaan bila nak kerajaan ataupun peladang-peladang untuk mendapatkan satu perkhidmatan ataupun solution penyelesaian, mereka terus datang kepada ekosistem ini. Dan ekosistem inilah yang kita nak bentuk, kan? Jadi dari cara ini kita dapat become a producer nation yang selalu saya katakan itulah, kita sendiri yang buat tanpa bergantung negara luar. Betul. How about you, KJ? What would be your view? Okay. Saya share slide. Hari ni kita main slide je. No worries. Just share your slides. Doktor kena benarkan saya share slide tu. Sorry. Okay, but basically hopefully we can still have time untuk Q&A later on. Boleh. Dia petang tak boleh. Sebab nak tunggu puasa kan? Buka puasa. Okay. Macam tadi saya sambung lagi sikit pasal tu, back to your question tu, nanti saya akan datang balik pada tu. So kalau tengok kat sini, apa yang kita buat sekarang ni, apa yang kita fikir dalam business is yang ini. Kita fikir cost plus profit is equal to price. Okay, that is traditional thinking of business lah. So that's why kita tengok cost kita tinggi, profit kita kecil. Sebab tambah-tambah lagi dengan agriculture, kawalan harga telah ditetapkan. Kan, barangan kawalan harga. So what you can do now is to reduce the cost and to increase the profit. Betul. So your calculation must be price to fixed minus cost is equal to profit. That's what we are supposed to do. So now what we are supposed to do is to increase the profit by reducing the cost. So cost ni saya share sikit lah, saya tambah sikit satu lagi lah. So dalam nak reducekan cost ni, dia ada banyak manpower lah apa, tapi saya bagi sikit lah, saya tak bagi banyak lah, kan tak habis kan. So dalam Japanese, sebab saya ni base Japanese punya production kan, so
Dia banyak membantu saya dan mengajar saya hidup sebagai seorang production lah. So dalam waste ni, dalam kita nak mengurangkan kos ni, dia ada banyak waste. Di antaranya waste-waste yang macam ni. Waste yang reject, produk yang tidak berkualiti. Kita overproduction. Okay? Kadang-kadang sebab kita tahu macam timun, cili ni semua, dia ada dia punya duration time, the lead time dia kan. Kalau overflow sangat kan, busuk pula nak bagi makan kat siapa pula kan. Yeah. And then waiting time, banyak. Processing time, motion time, inventory time, transportation time. So benda-benda ni yang perlu kita gunakan IoT ataupun teknologi tadi ni untuk mengurangkan kos ni. That's what we are supposed to do. Tapi kita tak berfikir macam tu ketiga ini. So that's why badan-badan yang berkenaan lah, I tak nak to mention apa, tapi mereka yang involved dalam agriculture ni kenalah keluar daripada comfort zone, macam kita cakap tadi keluar daripada comfort zone, go on the new normal, use technology. Itu saya cakap. Siri yang pertama tu saya cakap, what is the new normal? The new normal actually is a old normal campur teknologi. So now agree tu lah Yes, agreed. Okay. Totally. So finally you agree lah So, well, God, I do agree. So, kalau tengok dekat Thailand dia dah start pakai robot untuk buat apa nama ni? Toreh getah. Dia dah tak pakai dah. Kan? So we should try this dengan volume. We start one, try and error, buat lagi, buat. Kalau fail, kita buat lagi. Isu kita ni, bila kita ada mindset kita tak growth, apa berlaku is kita belum buat lagi, kita dah kata alah ni tak boleh buat ni. Ni kan hujan dengan petir, mana cari elektrik ni kan apa kan. We have a lot of, Allah bagi banyak energy, renewable energy. Use solar. Rumah saya pun dah banyak pakai solar dah sekarang ni. Lampu dalam rumah pun saya pakai solar. Nice. Because it's cheap. It's one time investment. That's it. Right. Then you can save a lot of electricity. This is one. Okay. And then we talk about lembu. How to manage the lembu. Dah ada tag, ada IoT dekat dia punya leher. So dia boleh tahu lah. Lembu ni. Dia boleh tahu ni dekat Malaysia dah jalan lah. Tapi masih lagi tidak berluas. Dia boleh tahu lembu ni how much dia spend, di mana lembu ni berada dan sebagainya. Semua dia boleh track. Okay, kalau nak high sikit, nak guna artificial intelligence. You fly the drone, and then you monitor where is the lembu. Sampai antara bayang-bayang pokok ni dengan lembu pun boleh di capture. Tapi sistem ni mahal lah sebab it's a real time, and then you be processing back end dia kena power. Dia punya CPU kena Nvidia dan sebagainya. If you want that lah. Dan dia bergantung. Sebab tu cakap teknologi ni bergantung kepada kemampuan kita. Tapi please use technology to increase. Saya nak share dekat Russia apa berlaku. Tengok lembu ni. Lembu ni pun pakai VR. Siri yang pertama doktor cakap pasal VR kan doktor kan. Kita nak sembahyang VR kan. So this lembu dia buat study dekat Russia. Lembu ni dah lembu tenusuk. Okay. So Russia kan ada 4 season. Right. So bila season sejuk, lembu ni tak nampak green sebab sejuk. Dia nampak padang tu semua white dan kering kan. So apa dia buat? Dia bagi lembu ni pakai VR. Dalam VR tu ada senario yang green saja. Jadi bila ada senario yang green, dia mempengaruhi. Dia psycho lembu. Dia psycho ni lembu ni. Okay. Lembu ni akan I'm the green, masih green. So sepanjang tahun tak. Cool. So, dia akan become more productive, dia akan become more producing milk dan sebagainya. Right. Interesting. So that's the part of technologies lah yang kita perlu aware benda ni dah ada. Jangan pergi jauh lah. Dekat Malaysia ni banyak ada IoT developer. I can recommend you few. Okay? Banyak. Don't worry. Then we willing to help lah. As a team kita perlu berkolaborasi lah dalam keadaan economic crisis ni. Try to find a solution that is cheaper, accessible, and then economic, and then use. Macam Favoriat pun saya rasa baguslah. Saya salute Favoriat sebab memberi orang kata apa langganan yang saya rasa memang murah gila lah kan. Oh yes, we are helping
most developers actually. Okay, Alright. so when you talk about your soalan tadi, adakah dia membantu nation? Yes, what I have explained tadi memang sangat-sangat membantu. One slide I want to share with you. This is what happened. Okay, this is what happened. RM 1 billion in productivity loss with every public holidays. Okay, sekarang ni kita dah tak bekerja selama 42 hari. How much billion that we have lost? Okay. Yes. Okay. So yang sebelah sini pula ni, yang sebelah apa nama ni, saya dapat daripada Digital Economy Malaysia punya report. Sebab saya ada buat some apa nama ni plan untuk Malaysia dalam rancangan Malaysia ke sebelah nanti saya ada buat plan. So kita nampak kita terlampau over dependence on foreign workers. Right. Foreign workers memijak kepala kita. Okay. Yep. So come on, wake up guys. Wake up guys, sedar kita bukan lagi dalam dunia yang lama. Allah bagi kita COVID ni supaya kita mereset growth mind kita. Betul, resetting kepada a new world yang akan membantu kita lebih produktif, lebih sesuai. And then kalau tengok dekat sini pun dia punya semi and low skill workers still high. Itu yang tu cakap tadi, yang the first bar yang saya tunjuk tadi, yang ini kan, yang ini. So bagaimana anak-anak muda nak, saya tak nampak lah. Kalau saya suruh anak saya pun pergi bertanam pun, saya rasa dia tak nak. Saya rasa dia tak nak, sebab that is the change of trend. Okay. So Singapore has started smart farming, aero farm in few of the location dalam bandar dia. So potentially silap-silap bulan, kalau dia produce more vertical farming indoor, dia might export the food to us. Right. The best part is about vertical farming ni, indoor ni adalah kita tak perlu beli barang-barang daripada overseas lagi dah. Kalau katakan cabbage tu imported from China because they have a very good cuaca yang seimbang. We can just buy the benih, produce it here, and then manage by controlling the temperature, humidity, and everything with all the IoT sensors and everything. Betul. Then we can supply. Then we can have food. Kita punya ecosystem on the food security kita sangat mantap. Betul. But I mean, fantastic. I mean, I realize something. I suppose this COVID-19 has been a real blessing actually in disguise. That has been an eye-opener to many of us to realize on the importance of farming industries and the need untuk kita empower our food security, right? So actually I think we have a few more minutes left, or maybe we can go to our Q&A for a while. Okay. Oh, cepat je. Yes, it's almost over. So okay, can I just read this from Adit? For the last 5 years, we have focused too much on high income nation that we forgot that agriculture and food production can also contribute greatly to the nation's income, which is right what we have talked about. And he also said for the younger generation, they don't see agriculture as a sexy profession. Again, that's why I guess KJ from your bar just now, because tak sexy sangat. Yeah. Right. Okay. From Sufil Yusof, infra dan trend tak memberi galakan pada anak muda untuk menceburi bidang pertanian. Do you have anything to say on that? Yeah, Sufil. Dia kata apa? Infra dan trend tak memberi galakan pada anak muda untuk menceburi bidang pertanian. Alright, dalam bidang pertanian, macam saya kata tadi lah, infra memang kita dah tahu, the government is still try to, to improve the infrastructure, basically yang dekat luar bandar. Tapi kebanyakan petani-petani kita ni, dia di luar bandar ni tidaklah luar bandar sangat. Sebab kalau Malaysia ni, dia punya banjaran tu, kalau tengah luar bandar betul-betul tu, memang coverage dia memang out lah. But we are looking forward, hopefully there will be a new telcos lah, yang boleh membantu meningkatkan lagi kawasan luar bandar punya coverage lah. Tapi macam saya cakap tadi, if we want to make it more exciting, kan, we should promote all the vertical farming. With all the gadget, with all the temperature control and everything. I was so surprised when I was personally masuk dalam dalam dekat Langkawi tu, dalam kontena tu kan. And then the best part is, dia walaupun harga dia mahal lah, tapi
dia punya study is that dia beli baja daripada overseas dan dia tanam dan dia buat produk sayur yang tidak ada di Malaysia, yang tidak boleh ada di Malaysia. Macam kailan, kail lah, apa benda yang tidak boleh. But environment kita, climate kita memang tak boleh kalau pas kalau buat di luar. Tapi kita nak makan benda tu. That's why we need technology to produce that. Satu. Yang keduanya, Zura, bila kita ada population yang meningkat 46.1 juta, dalam keadaan sekarang ni pun, hari tu pun dalam keadaan PKP pun, kita punya masalah air, bekalan air. Nak dekat Selangor lah kan. Air tercemar lah, air tak cukup lah. Tapi nasib baik dalam minggu ni hujan lebat. Alhamdulillah. Yes, kan? Alhamdulillah. Correct. Tapi kalau bila orang ramai buat agriculture, apa akan jadi pada air? Orang akan menggunakan air dengan banyak. Jadi air untuk kita makan, untuk kita minum, dah tak ada. Jadi dengan adanya vertical farming ni, dia punya penggunaan air is only 10%. Interesting. So, nampaklah. Right. Pesticide tak ada. So the quality of the product is become better and they're fresh. Right. Betul. And we also have Muhammad Zilal up. Can we produce food without land? So of course with vertical farming kan KJ? Yes. Okay. So lepas tu Adit is mentioning knowledge and how to harness and manipulate data towards increasing agriculture productivity. That's key. Bukan setakat bercucuk tanam, tapi bagaimana nak bercucuk tanam dan menghasilkan yield yang baik dan lebih produktif. I think we have spoken to this about this. Okay, apa lagi? Boleh guna urban farming. Adik cakap, instead of asking how we can produce food without land, why not think about how we can utilize underutilized or abandoned land for multi-agricultural projects? Would that be a good idea, Dr. Maybe? Yeah, can. KJ? I think what we have been doing dekat urban farming pun is that there's no land. So even shopping mall, this place are underutilized. That's the place yang kita boleh buat lah kan. Dan kebanyakan macam KJ kata tu, because of the usage of water pun kita boleh recycle. Benda ni semua balik recycle. Kita boleh guna pakai balik semua. Right. And Adit again mentioning we are currently too reliant on external supplies. If anything is impacted, we may see famine in Malaysia. That's what we need to solve short to long term. I think we have spoken about this as well. We have. Okay, what else? Siapa yang terlepas tu boleh tengok balik lah. Wah, Sufir Yusof say saya nak buat kekangan modal sekarang ni. But I thought you said the sensors are quite cheap, right now? Very cheap. I mean affordable lah. Okay, so apa pakai Fabria dah ada. Favorite is memang okay. Lepas tu apa nama ni? Sensor dah buat. Boleh connect multiple devices, unlimited devices pun. Exactly. So Muhammad Hashim, Muhammad Ali says, produk jenis apa yang sesuai untuk guna konsep container 40 feet? Dia depends. Macam dekat Singapura, strawberry pun dia tanam. Bukanlah pokok you nak tanam, it's not sesuai lah. Tapi jangan tanam produk yang seasonal. Might as well you tanam produk yang supplement, yang hari-hari orang guna pakai. That's where you get cash flow better. Right. You have to think on the business way of thinking lah kan. Benda produk yang macam mana yang selalu orang makan, orang guna. Macam bayam, spinach, and then you can do a lot of things lah. Sebenarnya this is unlimited lah. This is beyond the boundaries lah kalau cakap teknologi ni. Cuma mungkin kita masih lagi pada tahap lama macam cakap tadi kan. Pemikiran petani ni masih lagi mindset have to be changed, I think. Yes. So we have sebab banyakkannya petani ni orang yang macam saya ni lah dengan doktor kan dah 50 apa kan. Okay, jahat gelak kau orang. Okay, Mengaku jugalah terpaksa mengaku. We hope the youngsters yang dekat luar bandar tu menolong mereka ni. Membantu. Saya tak tahu banyak kan, saya tak nampak lah, kolej pertanian, universiti pertanian. Boleh ni, kita tengok macam kita tengok Macam ni saya nak quote daripada Farm Fresh punya ayat. Saya tanya. Kalau ikutkan dia kata, berapa ramai petani yang berniaga di pasar tani? Berapa ramai?
Berapa ramai petani yang berniaga di pasar tani? No idea. Pasar tani itu sepatutnya untuk petani, betul tak? Untuk berniaga. Tapi sebabkan dia orang ni sibuk dekat ladang, dia tak ada masa nak bertani. Tak ada nak jual. Dan dia paksa guna orang tengah. Right, betul, okay. Tahu tak? So, betul. bila kita guna orang tengah, harga dah lain. Satu, yang kedua fresh. Betul, so, kadang-kadang saya balik kampung, dekat kampung rumah saya dekat mana ni, dekat Temelloh tengok sehari tu, tengok orang tua petik-petik cili, meniaga. Saya rasa that's a real pasar tani. Itu real pasar tani. Dia sendiri turun, dia sendiri jual. Gempak. Okay, maybe you can just go to the last one. By one Zulkifli, one Idris. It won't be simple with highland farming controlling the supply chain, the cartel, etc. That's why it needs revolution in the whole farm to fork chain. If Thailand can be very successful, why not us? So totally agree with you. Yes, agree though. Yeah. Yep. Okay, so I guess that's the time that we have. I mean, can we just wrap up for our discussion for today? Maybe you can start with Dr. Mazlan first, please. No, I think it's a very good discussion today. I think we have a lot of our audience here yang berkongsi dia punya pendapat dalam kita punya Facebook. And of course kita pun sama in line with kita punya idea and kita punya misi and so kita punya vision lah to make sure Malaysia ni become agriculture punya ni. Tapi dahulu kita hanya fikir minda kita hanya lebih kepada getah saja agriculture, kelapa sawit agriculture. But I think now it's more than that. Dan kita boleh menggunakan tanah kita yang luas tu untuk benda yang lebih yang lain lah, tanaman. Dan tanah luas. Kalau Tanjung Malaysia ni setakat tu, tapi kalau kita tengok Sabah dan Sarawak tu lagi besar yang boleh kita gunakan. Gunakanlah dengan sebaiknya dan insyaAllah kalau kita tengok pun with the COVID-19 punya wake up call, everyone's going to digital. Sebab dahulu ramai yang tak masuk, agriculture ni agak slow sebab digitalization is very slow at the back end. Mereka pun tak ada dia punya good database dan sebagainya. Sekarang digitization sudah berlaku, digitalization of the process pun dah berlaku dan insyaAllah mungkin masa akan datang this is the area yang akan boom juga lah. Alright, understood. Okay, KJ, your last word? Yep. Okay, saya nak wrap up lah. Saya berdoa dan memohon pada semua yang bertani itu teruskan bertani. Tidak, kita tak dapat makan. Betul, please do. Tapi cuma memikirkan kaedah yang lebih bagus, menggunakan teknologi digalakkan. Sebab apa? Sebab teknologi ini bukan saja membantu dia menyenangkan tugasan harian dia sebagai petani, tetapi menyenangkan tugas dia sebagai nak supply kepada third party ataupun nak supply terus kepada consumer. Sebab data-data ni semua penting. So yang penting dalam teknologi ni is about data. Mungkin set yang ke lain ni, siri yang ke lain kita bercerita pasal data kot, Doktor kan? Why not? So pada saya dalam keadaan kita berniaga ketika ini dalam apa saja bisnes lah data is very very important. Di samping cash tu is a king, data pun king juga sebenarnya. Sebab daripada data ni lah yang mendorong kita membuat decision. Tanpa data kita akan jadi macam anak hilang mak, anak hilang ayah, tak tahu nak ke mana kan. Itu yang main terjun. Itu yang main terjun dia tak tahu tenggelam je kan. Okay. So to wrap up, saya rasa it's a good sembang-sembang santai, siri yang bagus. Saya suka benda-benda macam ni sebab dia lebih dekat dengan kita. Sebab tanpa petani tak boleh makan, tak boleh hidup. Dan bukan saja petani bukan saja petani, tapi yang menjalankan aktiviti aquaculture, yang ternak ikan, yang ternak prawns, udang, dan sebagainya kan. Dia pun memang ada setengah yang dah pakai, ada setengah yang dah guna teknologi ni. Tapi kalau dapat lebih banyak yang menggunakan teknologi ni, saya rasa kita akan jadi sebuah negara yang mana bukan saja food security kita dah cukup mantap, kita pun boleh supply dekat luar. Yes, why not? Inshallah. Alright, I guess that's all the time that we have. Thank you, Dr. Mazlan and KJ, for your super valuable insights for today. Don't forget to at the end of the series ada quiz nanti. Yes, you will win that. So I guess for the rest of you, thank you for joining us and wishing you for a blessed Ramadan. Thank you so much. Assalamualaikum. Bye.